الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita sambung bacaan kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi, kitab yang ke-6 dalam membicarakan tentang doa sakit dan kematian serta perkara yang berkait dengannya. Bab yang ketiga masih lagi zikir yang boleh diucapkan oleh orang yang sakit dan apa yang kita boleh sebut kepada orang yang sakit. Itu antara bab yang kita bincangkan ini. Hadis yang berikutnya kami riwayatkan dalam kitab Sahih Muslim, kitab At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad-sanad yang sahih daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, apakah engkau sakit?" Satu hari Jibril ziarah Nabi, waktu itu Nabi sakit. Jibril tanya, "Wahai Muhammad, engkau sakit ke?" Baginda menjawab, "Ya, aku sedang sakit." Maka Jibril berdoa, "Bismillahi urki min kulli syai'in yu'dhi min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allahu yushfi. Bismillahi urki." Jibril berdoa menjampi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jampi itu tadi, "Bismillahi urki," dengan nama Allah aku meruqyahmu, yakni menjampi dengan jampi, dengan sebut nama Allah, dengan nama Allah. Min kulli syai'in yu'dhi, dan dengan nama Allah aku menyembuhkan ataupun aku merawatmu. Bahasa urqi ini merawat, ini adalah rawatan. Bismillahi urqi, dengan nama Allah aku merawatmu. Min kulli syai'in yu'dhi, daripada semua perkara yang menyakitkanmu. Min syarri kulli nafsin, daripada kejahatan setiap jiwa manusia. Wa 'ainin hasidin, dan mata yang hasad. Allahu yashfi, Allah Ta'ala akan menyembuhkanmu. Bismillahi urqi, dengan nama Allah aku merawatmu. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan lagi sahih. Ini antara doa yang boleh kita baca untuk kita bacakan kepada orang yang sakit. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi seorang Arabi, seorang Arab Badui. Ibnu Abbas mengatakan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit, yakni menziarahi orang sakit, baginda mengucapkan la ba'sa tahurun insya-Allah. La ba'sa tahurun insya-Allah. Nabi kata Nabi akan memberikan macam satu motivasi kepada orang yang sakit tersebut. Bila Nabi ziarah dia, Nabi kata la ba's, tak ada apa-apa ni, tahurun, baik insya-Allah, kata Nabi, tak ada apa-apa ni, baik insya-Allah. Tahurun maknanya suci, baik insya-Allah. Nabi sebut kepada orang tersebut sebagai satu motivasi dan juga doa kepada orang yang sakit itu. Kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi orang Arab Badui yang sedang sakit demam. Baginda mengucapkan kafaratul tahur. Mudah-mudahan sakit ini jadi penebus pada dosa dan juga penyucian kepada segala penyakit dan sebagainya. Kami riwayatkan dalam kitab Imam Tirmidzi daripada Ibnu Sunni daripada Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tamamu iyadil marid ay yada ahadukum yadahu ala jabhatihi aw ala yadihi fayas'aluhu kaifa huwa." Nabi ajar pada kita ni tuan-tuan. Nabi kata amalan yang paling sempurna tatkala kamu menziarahi orang yang sakit ialah kamu letakkan tanganmu itu di atas dahinya. Bila kita pergi ziarah orang yang sakit, demam dan sebagainya, kita pergi sentuh dahi dia ataupun pergi pegang tangan dia. Pegang tangan dia, fayas'aluhu kaifa huwa, tanya dia bagaimana keadaan dia. Nabi ajar mana dia? Mana kita pergi buat-buat, kita bukan buat-buat. Kalau terpaksa buat. Maknanya kita pergi menunjukkan simpati kita pada orang sakit. Pergi tengok, nampak dia sakit, kalau dia demam, pegang dahi dia. Kalau dia orang panggil hampir tak apa nak daya, kita pegang tangan dia. Kita tanya bagaimana keadaan kau,
dan sebagainya. Dan memberikan kata-kata motivasi pada orang yang sakit. Dalam riwayat yang lain kita tanya kaifa asbahta wa kaifa amsayta. Kita pergi ziarah, kalau ziarah tu pada waktu pagi macam mana pagi ni. Kita ziarah pada waktu petang macam mana petang ni. Kita tanya keadaan. Diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Salman radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku ketika aku sakit dan baginda bersabda. Nabi biasa ziarah sahabat. Kalau ada sahabat sakit, Nabi akan ziarah. Kita kena gitu. Kalau kita berkawan, kawan masa kawan kita sihat, masa kawan kita senang je. Masa dia sakit, masa dia susah, kita buat tak tahu. Ini bukan kawan sebenar. Kawan yang sebenar ialah kawan yang dia ada bersama kita waktu kita susah, waktu kita sakit. Itulah kawan yang sebenar. Kawan suka ketawa bergalak, ramai nampak. Berseronok, ramai. Tapi kawan waktu kita sedih, waktu kita susah, payah kita nak cari. Itulah kawan yang sebenar. Nabi SAW ziarah Salman waktu Salman sakit. Baginda bersabda, ya Salman, syafallahu saqama wa ghafara dhanbak wa afaka fi dinika wa jismik ila muddati ajalik. Nabi pergi ziarah Salman, Nabi beri kata-kata motivasi. Salman, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyembuhkan penyakitmu. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosamu dengan penyakit ini. Moga-moga Allah Ta'ala afiatkan, selamatkan agamamu, tubuh badanmu sampai ajal. Nabi berikan kata-kata motivasi yang baik untuk Salman. Sampai kata-kata itu juga adalah doa. Di samping dia memberikan ketenangan dan lapang jiwa pada orang yang sakit, dia juga adalah merupakan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kami riwayatkan juga dalam kitab Ibn Sunni daripada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ketika aku sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mendoakan. Suatu hari baginda mendoakanku dengan doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuka billahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajid. Nabi pernah berdoa untuk Uthman waktu Uthman sakit. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Aku melindungimu dengan nama Allah yang Maha Esa, yang As-Samad, yang ditumpukan segala permohonan padanya. Alladzi lam yalid wa lam yulad, Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Tuhan yang tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Aku berlindung dengan Allah Ta'ala itu daripada segala kejahatan atau kesakitan, keburukan yang engkau tempuh ataupun yang engkau hadapi. Nabi pernah baca doa itu untuk zaman. Banyak tadi tuan-tuan, kita banyakkan doa untuk orang sakit. Kita tak boleh nak hafal tadi doa-doa ni yang banyak-banyak ni pun. Makna dia tu kita sebut pada orang sakit. Kita baca depan dia. InsyaAllah tak ada apa-apa, Allah Ta'ala akan menyembuhkan engkau. Itu bahasa kita. Tapi bahasa itu tak lari daripada doa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Bab yang keempat, anjuran bersabar bagi keluarga pesakit dan nasihat untuk orang yang hampir dengan kematian disebabkan hukum-hukum hudud, qisas dan selainnya. Bab cerita tentang kita orang yang sakit ni, keluarga dia kena sabar. Kalau ada ahli keluarga yang sakit, keluarga kena sabar. Dan juga orang-orang yang nak dikenakan hukuman, seperti hukuman mati, hukuman hudud, hukuman qisas dan sebagainya, sebelum dia dikenakan hukuman, beri kaunseling, bahasa kita sekarang, beri motivasi, beri nasihat kepada dia, supaya sebelum dijatuhkan hukuman, dia dalam keadaan dalam bertaubat dan menyucikan diri kepada Allah. Itu tujuan dia. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Imran bin Husayn radhiyallahu taala anhu, bahawa ada seorang wanita daripada kabilah Juhainah yang hamil kerana perbuatan zina mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, aku mendapat hukuman. Maknanya aku telah berzina sampai aku mengandung ini. Lalu kenakanlah kepadaku hukuman. Dia sampai kepada satu ketika orang tu lebih takut pada Allah daripada hukuman. Itulah Islam.
hukuman Islam, tuan-tuan. Kan? Ada orang dia takut dengan hukuman Islam. Hukum hudud dia takut. Takut nak laksanakan. Belum lagi takut nak dijatuhkan hukuman. Nak laksana tu kan takut. Takut dah. Nak warta pun takut dah. Itu antara sebahagian daripada manusia. Sedangkan sebenarnya hukuman ni dia akan menjadikan seorang manusia itu lebih takut kepada Allah daripada takut pada hukuman. Macam perempuan ni, dia sanggup serahkan diri dia. Kalau dia tak mengaku pun tak akan dikenakan hukuman. Tapi wanita ini mengaku depan Rasulullah, ya Rasulullah, aku mengandung kerana zina. Ya Allah, ya Rasulullah, hukumlah. Oleh kerana itu, lakukanlah sekarang hukuman ini kepadaku. Kerana aku biarlah kena hukuman atas dunia daripada aku kena hukuman di hari akhirat depan Allah. Itu kefahaman wanita. Buat sekarang. Nabi SAW memanggil walinya, ahli keluarga. Nabi panggil keluarganya. Nabi pesan kepada keluarga dia, ahsin ilaiha. Kamu buat adik wanita ni, kamu jaga dia elok-elok. Kamu jaga dia elok-elok masa dia mengandung ni. Wa idza wada'at fa'tini biha. Bila dia telah melahirkan anak, datang bawa berjumpa dengan. Hal ini dilaksanakan. Setelah itu Nabi SAW memerintahkan untuk menguatkan ikatan pakaian wanita tersebut, lalu wanita itu direjam. Setelah itu baginda menyembahyangkan jenazah. Nabi menyembahyangkan jenazah wanita itu. Ini kes yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Para ulama sebut, kalaulah wanita ini tak datang selepas dia beranak, dia tak datang mengaku depan Nabi, dia tak akan dikenakan hukuman rejam tersebut. Tapi wanita ini datang lagi kerana apa? Kerana tadi lah, kan? Dia lebih takut kepada Allah Ta'ala daripada hukuman di atas muka dunia. Dia nak bebaskan diri dia daripada hukuman Allah di hari akhirat, daripada orang panggil apa? Daripada hukuman di dunia. Rasulullah menjatuhkan hukuman tersebut kepada wanita. Rasulullah menyembahyangkan. Rasulullah sembahyangkan. Istimewa wanita ni, walaupun dijatuhkan hukuman, tapi yang menyembahyangkan jenazah dia ialah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia ni kadang-kadang dia terlanjur, tuan-tuan. Tak semua orang yang terlanjur buat dosa itu dia akan buruk selama-lamanya sampai mati, tak? Ada orang masa muda dia mungkin jahat sangat, bunuh orang tu, minum arak banyak ni, zina dengan perempuan tu, zina dengan perempuan ni dan sebagainya. Dengan kejahatan yang dia buat tu bukan bermakna dia jahat sampai ke mati, tak? Orang yang dikenakan hukuman hudud, dia jatuhkan hukuman hudud, bukan bermakna dia jahat sampai dia jatuhkan hukuman, tak? Tak? Bermakna hukuman tersebut ialah untuk membebaskan dia daripada kesalahan dia depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuannya. Kadang-kadang manusia dia tak faham perkara ini, tengok pun kejam-kejam. Hukumannya macam kejam-kejam. Itu manusia pandang ikut akal. Pandang ikut akal, dia tak pandang ikut iman. Pandang ikut iman dia lain bacaan manusia. Zikir yang diucapkan kepada orang yang sakit kepala, demam atau lain-lain. Bab yang kelima, zikir yang boleh kita baca doa pada orang yang demam, orang yang sakit kepala ataupun yang seumpama dengannya. Kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa untuk seluruh penyakit dan untuk demam agar mengucapkan Bismillahil Kabir, na'udzu billahil azim min syarri irkin na'ar wa min syarri harrin nar. Nabi sebut orang yang sakit kepala, saya bila baca doa ni, bila lafaz yang disebut oleh baginda Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, orang yang sakit darah tinggi, orang yang sakit stroke boleh amal doa. Stroke tu dia banyak, kadang-kadang dia sampai pembuluh darah pecah dan sebagainya, kan. Ayat ni Nabi minta berdoa dengan Allah, Bismillahil Kabir, dengan nama Allah yang maha hebat. Na'udzu billahil azim, aku minta berlindung dengan Allah yang maha agung. Min syarri irkin na'ar, daripada keburukan pecah pembuluh darah. Syarri irkin na'ar wa min syarri harrin nar, dan daripada keburukan panasnya api. Panasnya api, kepanasan yang ada dalam dada manusia, dalam diri manusia itu kadang-kadang menyebabkan pelbagai penyakit.
berlaku dalam diri dia. Orang yang darah tinggi itu asal daripada panas tu sekali pecah bulu darah, mati dia. Itu antara benda-benda tu. Nabi SAW minta kita supaya berlindung dengan perkara tersebut. Kita boleh amalkan doa ni. Dianjurkan juga membaca Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas, baca surah Al-Mu'awwizatain, serta meniupkan pada kedua telapak tangan sebagaimana yang dijelaskan. Kemudian dianjurkan untuk membaca doa ketika tertimpa kesusahan seperti yang telah diterangkan sebelum. Kita pergi jumpa orang yang demam, tuan-tuan pergi pegang dahi dia, baca doa ni, baca doa yang kita telah baca sebelum ni, baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas, baca surah Al-Mu'awwizatain. Kita baca dengan penuh keyakinan. InsyaAllah tuan-tuan, Allah Ta'ala akan memberikan kesembuhan itu. Bab yang ke-6, kita sambung besok insyaAllah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.